Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk kita pada hari ini ialah sifat kedualan gelombang zarah. Pada akhir lesson kita nanti, sepatutnya murid-murid mesti boleh jawab soalan yang cikgu bagi ni. Jadi cikgu tunjukkan dulu, preview soalannya. Rajah 1 menunjukkan kesan yang diperhatikan bila alur elektron dibiar melalui dui celah dan celah-celah tersebut adalah sangat rapat. Ini bukan cahaya, ini elektron. Okey. Apakah yang berlaku kepada elektron selepas melalui setiap celah? Ada 2 celah sini. Jadi apakah yang berlaku dekat sini? Apakah fenomena yang telah diperhatikan pada skrin? Jadi nanti dekat skrin ini, pandangan hadapan akan nampak sesuatu. Apakah nama fenomena yang ditunjukkan oleh corak seperti ini? Berdasarkan pada kesan yang ditunjukkan pada rajah, adakah elektron merupakan zarah? Adakah elektron merupakan gelombang? Kenapa? Jadi, dia tanya kita, eksperimen yang nanti akan membuktikan elektron ni gelombang ke tak? Elektron ni zarah ke tak? Kita kena bagi tahu. Namakan fenomena yang berlaku pada elektron DC. Kalau betul lah elektron tu boleh jadi gelombang, dia juga boleh jadi zarah, apa nama fenomena tu? Dan nyatakan satu kegunaan penting bagi kelakuan elektron tersebut yang dinyatakan dekat D. Kelakuan ni tadi, jawapan kita ni tadi akan membawa kepada satu penciptaan, iaitu satu alat. Apa nama alat tu? Itu maksud dia. Kemudian seperti biasa mestilah ada soalan pengiraan. Kita akan diminta mengira lambda de Broglie, ya. Kita akan buat pengiraan ni nanti. Ada formula akan ditunjukkan. Kita teruskan masuk kepada topik kita, iaitu sifat kedualan gelombang zarah. Sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang kerana ia menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Jadi ini dibezakan antara zarah dan juga gelombang. Louis de Broglie, ejaannya macam tu tapi sebutnya de Broglie, memperkenalkan hipotesis bahawa semua zarah boleh menunjukkan sifat gelombang. Ini dia cakap. Dia kata semua zarah sebenarnya boleh mengalami interference, pembelauan dan sebagainya. Kemudian dia bergabung dengan Einstein, seorang lagi saintis yang membawa kepada idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua subatom. Jadi mereka mengkaji specifically cahaya. Maka dibuktikan cahaya boleh mengalami sifat sebagai gelombang, iaitu cahaya boleh mengalami pantulan. Ini pantulan, ini pantulan. Ini pembelauan dan juga interference. Dan cahaya juga boleh bertindak sebagai zarah, iaitu apa? Foton. Foton tu adalah zarah-zarah cahaya. Jadi, bolehkah zarah seperti kita, bola ataupun elektron menunjukkan sifat gelombang? Maknanya zarah yang besar-besar lah. Jadi ini macam ni. Boleh ke kita ambil gajah ke kereta ke, kita masukkan celah-celah ni, nampak efek interference kat belakang? Boleh ke tidak? Namun secara eksperimen, zarah yang mempunyai jisim besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombang. Louis de Broglie meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah yang ringan. Contohnya elektron. Elektron bolehlah buat eksperimen macam tadi. Takkan nak ambil gajah pergi masuk dalam celah tu, nampak efek interference. Semakin besar momentum, semakin pendek lambda. Oleh sebab nilai momentum zarah boleh ditentukan dengan P sama dengan mv, maka rumus yang berikut juga boleh diperolehi. Disebabkan nilai H yang sangat kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai lambda de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Ni, bila jisim ni besar, nanti lambda ni jawapan dia kecil. Dah lah H ni pun memang kecil.
Lambda yang besar menunjukkan kesan berlawan yang lebih jelas. Oleh itu, ciri gelombang tak dapat diperhatikan jika zarah berjisim besar kerana lambdanya pendek. Dia tak berlaku pembelawan tadi tu. Elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Cahaya juga mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Oleh itu, cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet, macam cahaya, sinar gamma, infrared dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Bukti menunjukkan kedualan cahaya. Cahaya itu dia boleh bersifat sebagai zarah. Buktinya kesan fotoelektrik. Ya, bila foton sampai ke permukaan logam, elektron akan terbebas. Kesan Compton. Kesan Compton ni ialah bila foton menimpa satu atom, dia akan keluarkan elektron di petala yang paling luar. Gelombang. Okey, cahaya juga boleh jadi gelombang, buktinya sebab cahaya boleh mengalami interference melalui eksperimen Dewey celah Young. Dan juga cahaya boleh dibelaukan. Ya, eksperimen parutan belauan. Eksperimen pembelauan elektron. Elektron ni sebenarnya zarah ya. Zarah yang sangat kecil. Tapi rupa-rupanya dia pun boleh mengalami sifat gelombang. Apa dia? Disifatkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Melalui lapisan grafik yang nipis. Corak ini menyerupai corak pembelauan cahaya melalui bukaan membulat. Ini corak pembelauan cahaya. Dan rupa-rupanya elektron pun boleh mengalami corak yang sama melalui satu bukaan kecil. Lapisan grafik yang nipis. Okey, ini pula eksperimen interference elektron. Untuk membuktikan bahawa elektron ni yang asalnya dia adalah zarah, tapi dia boleh mengalami sifat gelombang. Sama macam soalan yang kita tengok mula-mula tadi. Dia telah melalui Dewey celah dan interference telah berlaku di hadapan ni menghasilkan corak-corak pada skrin. Corak pembelauan dan interference gelombang menyerupai corak pembelauan dan interference cahaya. Ini menunjukkan elektron iaitu zarah yang asalnya zarah telah menunjukkan sifat gelombang. Jadi di sini pembelauan ni berlaku. Pada setiap bukaan ni, single slit ni pembelauan. Di sini pun pembelauan. Jadi dua slit ni telah membentuk sumber yang koheren. Maka dari sinilah terhasilnya mikroskop elektron. Ini mikroskop cahaya yang kita gunakan sebelum ni. Yang mana resolusi dia tak berapa jelas. Ini sel darah merah di bawah mikroskop cahaya. Dan ini pula sel darah merah yang sama dilihat di bawah mikroskop elektron. Ini gambarnya, contoh yang lain tunjukkan bahawa mikroskop elektron memberikan imej yang sangat jelas. Ini ialah cara kerja yang membezakan mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Ini adalah perbezaan dalam bentuk nota. Ya, anda boleh rujuk nota ni, tapi kita boleh lihat video Cikgu Afifi ni untuk faham dengan lebih baik perbezaan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kita dengar sekejap ya. Di bawah ini ialah kira-kira 1000 sehingga 10,000 kali ganda lebih pendek. Jadi kalau saya lukis ni contoh gelombang cahaya warna merah, ini panjang gelombang dia. Yang sana tu ialah gelombang elektron. Elektron zarah tapi kita panggil dia gelombang elektron. Nampak dia punya panjang gelombang sangat pendek. Okey. Bawah tu, sifat ini amat penting. Sifat apa? Sifat elektron zarah tu sebagai gelombang. Sangat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam mikroskop elektron. Okey. Apa kaitan panjang gelombang dengan pembesaran mikroskop? Sebab kita dah belajar dekat cahaya, mikroskop ini dia punya pembesaran disebabkan oleh kuasa kanta dan sebagainya. Panjang gelombang memang ada kaitan dengan resolusi imej yang terhasil.
Alright, ni contoh. Okey, kita ada mikroskop cahaya. Kita ada spesimen yang besar, contohnya semut. Kita guna mikroskop yang cahaya tu, kan cahaya dari bawah kan? So, kita boleh nampak kalau kita letak mata ke atas. Jadi apa yang berlaku bila cahaya terkena pada semut? Akan berlaku pembelauan sebab kita anggap semut itu sebagai halangan. Dan cahaya yang terbelau tu, di kanan kiri tu, dikumpulkan oleh kanta untuk dibesarkanlah. Okey, itu idea dia yang pertama. Kalau kita ambil, okey, dapatlah image yang clear untuk semut. Kalau kita ambil spesimen yang lebih kecil, contohnya, paramecium, kecil. Jadi kita pancarkan juga cahaya. Okey, cahaya biasalah. Apa berlaku? Kalau kita belajar pembelauan, kita ingat lagi, kalau celah ataupun halangan yang lebih kecil, pembelauan akan menjadi semakin besar. Kalau kita tengok, nampak cahaya itu sampai terkeluar. Jadi bila nak kumpul balik semua cahaya yang terbelau itu, susah. Jadi hanya dapat kumpul sikit sahaja. Nampak tak ada anak panah yang terkeluar ni, tak dapat nak dikumpulkan. Maka image yang terhasil besar, tapi resolusinya tak cantik. Tapi kita kena ingat, pembelauan juga berkait dengan panjang gelombang. Kalau kita guna elektron sebagai cahaya atau elektron sebagai gelombang. Okey, elektron dia kata tadi panjang gelombangnya sangat pendek. Okey, jadi kalau kena pada spesimen yang kecil, dia akan mengalami pembelauan, tetapi pembelauan dia tak besar. Dan akhirnya semua cahaya tersebut dapat dikumpulkan dan dibesarkan. Cuma elektron tak guna kanta sebab elektron tu zarah, dia tak boleh tembus kanta. Dia menggunakan medan elektromagnet untuk dipesongkan sama macam kanta. Maka kita akan dapat image yang besar dan juga beresolusi tinggi. Okey, cuma kalau kita pakai mikroskop elektron, kita tak dapatlah. Kita dapat hitam putih je lah. Okey, yang biasanya yang berwarna tu mungkin diwarnakan. Dia tidak membawa sebarang warna sebab dia bukan sinar cahaya. Okey, faham ya macam mana operasi kerja mikroskop elektron. Jadi kita kembali kepada soalan kita tadi. Apakah yang telah berlaku kepada elektron selepas melalui setiap celah? Jadi celah ni tadi. Apa yang berlaku di sini? Elektron mengalami pembelauan. Apakah fenomena yang telah diperhatikan pada skrin? Skrin ini, fenomena apa? Fenomenanya ialah interference. Berdasarkan pada kesan yang ditunjukkan pada rajah, adakah elektron merupakan zarah? Ya. Kenapa? Kerana ia mempunyai momentum. Semua zarah mempunyai jisim kan? Jisim kali hal laju, momentum lah tu. Adakah elektron merupakan gelombang? Ya. Kenapa? Kerana mengalami interference. Okey, namakan fenomena yang telah berlaku kepada elektron di C. Fenomena yang dialah gelombang, dialah zarah tadi tu. Apa nama fenomena itu? Kedualan gelombang zarah. Nyatakan satu kegunaan penting bagi kelakuan elektron yang dinyatakan di D. Apa pentingnya kedualan gelombang zarah? Mikroskop elektron. Oleh kerana elektron boleh mengalami pembelauan, jadi digunakan elektron instead of cahaya. Sebab elektron pun memiliki sifat seperti gelombang cahaya. Tentukan panjang gelombang de Broglie bagi peluru senapang berjisim 0.02 kilo yang bergerak pada halaju 250 meter per saat. Diberi pemalar Planck 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Jadi, ini formulanya. Kita masukkan nilai-nilainya. Dan hasilnya, lambda kita ialah 1.326 darab 10 negatif 34 meter. Harap anda boleh faham lesson kita pada hari ini tentang kedualan gelombang zarah. Explore lah contoh-contoh yang lain supaya anda lebih faham. Sekian, terima kasih.